Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan lagi dalam sesi video kita ini. Pada sesi kali ini kita akan berkongsi tentang nama-nama Al-Quran, kan? Kita akan kongsikan tentang nama-nama Al-Quran. Ustaz sebut nama-nama ni banyak ke Ustaz nama Al-Quran? Ya, banyak. Yang masyhur daripada kita adalah Al-Quran itu sendiri, kan? Tapi Al-Quran ni mempunyai banyak nama. Jadi pasal apa banyak nama? Banyak nama ini menentukan, menyatakan, menunjukkan, kan, bahawasanya Al-Quran itu sangat mulia. Jadi dia mempunyai banyak nama. Banyak nama maksudnya dia banyak, dia punya hikmah dia, kan. Sangat mulia lah dia, kan. Kita pun kalau banyak nama jadi mulia jugalah. Macam mana, kan? Setengah orang namanya dia ada datuk lah sebagainya, kan. Tu dia jadi mulia lah dengan nama tu. Tapi yang mulia lagi di sisi Allah lah mulia ni, kan. Tapi Al-Quran banyak nama dia, lebih banyak daripada tu. Sebab tu nama Allah pun ada 99. Nama Tuhan ada 99, kan. Jadi nama Tuhan yang 99 tu menunjukkan kemuliaannya, kan. Kemuliaan Allah. Tapi nama yang masyhur adalah yang satu tu lah, Allah lah. Tapi kalau Al-Quran, nama yang masyhur pada kita adalah lafaz Al-Quran tu. Okey. Nama yang pertama, Al-Quran mempunyai pelbagai nama. Yang antaranya ialah yang pertama iaitu Al-Quran. Yang pertama iaitu Al-Quran. Ini yang masyhur di sisi kita, kan. Kerana apa namanya Al-Quran? Disebut di dalam Al-Quran juga, dalam surah Qaf. Allah Ta'ala sebut Qaf demi Al-Quran. Ini firman Allah Ta'ala yang bermaksud dalam surah Qaf ayat 1. Qaf demi Al-Quran yang amat melimpah kemuliaan dan kebaikannya. Dan ada juga dalam surah lain, kan. Jadi itu antara sebab apa namanya adalah Al-Quran, sebab disebut di dalam Al-Quran jugalah, kan. Jadi namanya adalah Al-Quran. Jadi yang lain ni, nama-nama Al-Quran yang lain ni pun semuanya disebut dalam Al-Quran. Bukannya reka-reka, semua ni disebut di dalam Al-Quran. Itu nama yang pertama, itu Al-Quran. Kemudian nama yang kedua, nama Al-Quran yang kedua iaitu Al-Furqan. Nama Al-Furqan iaitu membezakan antara hak dan juga batil. Nama Al-Furqan. Furqan ni maksud yang membezakan. Membezakan apa? Antara yang betul dan juga yang batil, yang hak dan yang batil, yang sebenar dengan yang batil, kebenaran dan juga kebatilan. Tu sebab tu disebut nama dia sebagai Al-Furqan, yang beza. Jadi nyatalah bila nyata yang betul dengan yang batil, nyata dengan Al-Quran tu. Al-Quran itu sebab Allah Ta'ala kata al-halalu bayyinun al-haramu bayyinun. Yang halal itu nyata, yang haram itu pun nyata. Tapi antara kedua tu adalah yang syubhah lah, kan. Tu tak bincang yang syubhah. Kita cuma nak cerita Al-Quran tu yang memfarakkan, yang memisahkan antara hak dan juga batil, halal dan juga haram, benar dan juga tak benar, kan. Wujud Allah Ta'ala tu pun dibezakan dalam Quran lah. Adanya Tuhan tu kebenaran lah. Jadi tak ada Tuhan tu adalah batil. Ada Tuhan itu adalah al-haq, kemudian tiada Tuhan itu adalah al-batil. Nampak tak? Tu membeza macam tu lah, kan. Itu habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, namanya Ar-Rahmah. Nama juga Quran ni dengan Ar-Rahmah. Apa maksud Ar-Rahmah? Iaitu belas kasihan.
Allah menamakan Al-Quran dengan rahmat kerana Al-Quran ini akan melahirkan iman dan juga hikmah. Melahirkan keimanan dan juga hikmah. Sebab tu dia panggil sebagai Ar-Rahmah. Jadi bila orang ni dapat iman dan juga apa tadi? Iman dan juga hikmah, maka orang tu akan mendapat kebahagiaan. Orang tu akan dapat kemudahan, akan dapat ketenangan hati. Itu dia panggil rahmat tu. Kan? Okey, tu habis yang ketiga. Yang keempat, dia panggil juga Al-Quran ini dengan An-Nur, iaitu cahaya. Al-Quran ini juga dipanggil dengan An-Nur, iaitu cahaya. Cahaya ni untuk apa ni nama cahaya ni? Sebab cahaya ini merupakan panduan bagi yang berada di dalam kegelapan. Siapa yang berada di dalam kegelapan tu? Kita manusia ni berada di dalam kegelapan. Cahaya yang memandu kita, apa yang memandu kita dalam kegelapan tu? Iaitu An-Nur tadi. Al-Quran tu lah. Al-Quran itu tadi. Sebab tu kalau kata orang tu satu individu tu tidak mempunyai apa-apa agama, biasanya dia tidak tenang lah. Dia tidak tenang. Sebab apa? Tidak ada tempat dia nak meletakkan dia punya harapannya, tak ada. Nak letak harapan tak ada, kan? Tapi bila ada Tuhan, kita boleh meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Jadi itu akan menyebabkan kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Panduan dia mana? Iaitu Al-Quran, iaitu An-Nur tadi, kan? Maksud dia adalah cahaya. Kemudian yang kelima, nama Al-Quran juga iaitu Asy-Syifa, iaitu penawar. Nama Al-Quran juga, antara nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, iaitu maksudnya penawar. Jadi Al-Quran itu boleh menjadi penawar kepada penyakit, boleh penyakit yang luaran, dan penawar juga kepada penyakit yang dalaman. Penyakit luaran macam-macam penyakit lah, kan, demam ke, sesama ke apa, boleh diubati dengan Al-Quran. Kalau tak mau makan ubat klinik, nak pakai baca Quran dah, boleh tak? Boleh, insya-Allah, kan. Boleh try lah kalau nak buat, kan, boleh try, kan. Tapi kalau tak tahan, makanlah ubat klinik tu, kan, kalau tak tahan lah, kan. Tapi kalau tahan, boleh saja nak berubat dengan Al-Quran. Sebab apa boleh saja berubat dengan Al-Quran? Sebab yang menyembuh bukannya Al-Quran, yang menyembuh kita adalah Allah. Yang menyembuh kita bukannya ubat, tapi yang menyembuh kita adalah Allah. Tapi antara nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, itu penawar. Bukan untuk ruqyah tu je, bukan untuk ruqyah untuk ahli jin je Al-Quran. Untuk ubat-ubat lain pun boleh juga dengan membaca Al-Quran. Lagi bagus makan ubat dan baca Al-Quran, kan. Okey, baik. Itu yang kelima. Yang keenam, Al-Haq. Dinamakan juga Al-Quran itu dengan Al-Haq, iaitu kebenaran. Al-Quran itu adalah kebenaran. Yang ada dalam Quran tu semuanya benda yang benar. Boleh tak kita tolak satu ayat Al-Quran? Tak boleh. Sebab tu kata dalam Quran tu semuanya adalah Al-Haq, kebenaran. Yang benar saja yang ada dalam Al-Quran. Yang tak benar tidak ada dalam Al-Quran itu tadi, kan. Cuma dengan Al-Quran tadi kita dapat membezakan antara yang benar dan juga yang bukan sebenar. Dia cerita awal tadi, kan, iaitu Al-Furqan tadi, kan. Al-Furqan tadi membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Kemudian yang ketujuh, nama Al-Quran lagi yang ketujuh iaitu Al-Bayan. Nama Al-Quran juga iaitu Al-Bayan. Apa maksud Al-Bayan? Ini keterangan ataupun huraian, kenyataan. Tu maksud dah, kan. Jadi dalam Al-Quran ni dia memberikan penjelasan kepada kita tentang apa tujuan manusia diciptakan, apa matlamat kita yang kita berada di atas dunia ni, semuanya ada diceritakan dalam Al-Quran. Macam mana kita nak hidup atas dunia ni pun ada panduan dalam Al-Quran. Macam mana kita nak jadi bahagia di akhirat nanti pun ada diceritakan dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ni dicerita. Jadi banyak cerita yang ada di sini, banyak panduan yang ada di sini, keterangan yang ada di sini, kan. Kita nak tahu apa sebelum kita hidup, kisah ada dalam tu, kan. Zaman Nabi-Nabi lain sebelum kita ada lagi, kan. Kemudian ketika kita hidup, ada kebanyakan ayat-ayat Al-Quran tu kita boleh gunakan untuk kehidupan kita sekarang ni, kan. Contohnya aqimus solah. Sampai sekarang kita pakai aqimus solah tu, mendirikan solat, kan. Dan ada juga tentang cerita tentang sains, iaitu tentang kelahiran, kan. Ada cerita dalam Al-Quran. Sampai sekarang boleh pakai, kan. Ubah macam lain lah ni, tak. Daripada zaman Nabi dulu, daripada mula turunnya Al-Quran lagi, memang macam tu kejadian manusia, kan, lahir macam tu, kan. Daripada
mudrah apa semua tu kan. Tu kita kena rujuk ayat dah lah kan. Cuma nak cerita sini al-bayan, dia menceritakan keterangan kepada benda yang kita nampak dan juga keterangan kepada benda yang kita tak nampak kan. Kemudian dia cerita juga azab-azab yang kena pada umat-umat terdahulu dengan sebab ingkar daripada perintah Allah kan. Dan dia dalam ni juga ada keterangan, ada kenyataan, ada cerita tentang orang yang mendapat kebahagiaan dengan sebab takwa dan sebagainya. Ada sebab lagi lah, jadi kena baca Al-Quran lah kan. Kemudian lagi yang ke-8 nama Al-Quran juga iaitu Al-Mau'izah. Nama Al-Quran yang ke-8 iaitu Al-Mau'izah kan. Apa maksud Mau'izah? Mau'izah tu maksudnya pengajaran. Dalam Quran ni juga ada pengajaran, ada juga teladan, ada juga mengajar kita ada adab yang baik, dan ada juga mengajar kita untuk insaf daripada melakukan perkara-perkara yang zalim. Kemudian nama yang ke-9 antara nama Al-Quran lagi iaitu Al-Bushra. Apa itu maksud Al-Bushra? Al-Bushra itu maksudnya khabar gembira ataupun berita gembira kepada orang-orang yang Islam, kepada orang Muslim. Itu dia nama dia, Al-Bushra kan. Jadi orang yang faham bila baca Quran, jadi dalam Quran tu cerita berita gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang Islam kan. Dalam tu macam-macam lah dia kata walahum khalidina fiha abada, contohnya kekal mereka itu dalam syurga selama-lamanya kan. Ada lagi lah tu antara ayat dia lah. Kalau cerita panjang lah kan, kena baca dalam Quran lah, tengok terjemahan dia ataupun pergi belajar tafsir lah, kena belajar tafsir. Kalau tidak tak boleh main kita tafsir sendiri ya. Kemudian yang ke-10 At-Tanzil. Nama juga Al-Quran tu iaitu At-Tanzil. Apa maksud At-Tanzil? Iaitu menurunkan. Iaitu Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Kitab At-Tanzil maksudnya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran ni dia diturunkan. Turun daripada langit lah kan, turun daripada Allah kepada malaikat, kemudian malaikat bawa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Kemudian nama juga Az-Zikr. Dinamakan juga Al-Quran tu dengan Az-Zikr. Apa maksud Az-Zikr? Iaitu sebutan dan juga ingatan. Zikr ni maksudnya Az-Zikir. Zikir itulah kan. Al-Quran ni juga dinamakan dia sebagai zikir, satu zikir. Jadi Al-Quran ni kalau kita baca, kita boleh dua. Satu dengan membaca Al-Quran, satu boleh kita dengan berzikir. Jadi dikira juga kita baca Al-Quran tu baca, dikira juga kita berzikir dengan membaca Al-Quran tu tadi kan. Kemudian lagi yang ke-12 Burhan, iaitu apa maksud Burhan? Nama Al-Quran Al-Burhan iaitu hujjah ataupun bukti. Al-Quran itu merupakan suatu bukti. Kemudian nama yang lain lagi iaitu Al-Huda, iaitu petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Dalam surah awal Al-Quran disebut Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu Al-Huda, iaitu yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kan. Dan dia sebenarnya petunjuk kepada semua manusia lah kan. Cuma ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat lah. Dia boleh baca tapi belum tentu dapat petunjuk daripada Al-Quran kan. Dan nama-nama yang disebutkan tadi, yang 13 nama tadi kan, ini semua nama tu yang disebut di dalam Al-Quran lah kan. Nama-nama yang disebut tadi menggambarkan sifat-sifat Al-Quran sebagai kitab yang berperanan menghapuskan kejahilan manusia melalui gesaan membaca, memandu manusia membeza di antara hak dan yang batil, dan juga memberi peringatan kepada yang lupa, merupakan penawar dan juga bukti kepada kebenaran. Tu dia kata Al-Quran ni. Sebab tu nama-nama tadi tu semua ada dia punya peranan dia tersendiri kan. Jadi Ustaz ingat setakat tu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.